أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما واسعا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم يا الله يا الله يا الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang bahagia pengerusi dan sultan kuasa semua, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, para ahli ulama, nama Allah Subhanahu Wa Taala, muslimin muslimat yang saya kasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang mulia ini, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kita peluang untuk terus mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pagi yang mulia ini kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pertemuan ini. Moga-moga pertemuan ini membawa manfaat kepada kita. Yang mana saya pada pagi yang mulia ini menggantikanlah Fadil. Sepatutnya saya duduk berhati tengok jadual Ustaz Imran Malizi. Kalau nak banding saya dengan dia tu langit dengan bumi lah. Dia tu memang alim lah. Senior lah dia di Yaman. Senior di Yaman. Hari ini dia menyambung pengajian beliau di Jordan, di bumi Urdun, bumi Syam pada hari ini. Jadi hari ini saya kira saya bantulah mengisi kekosongan beliau. Kebetulan saya pun ada di sini. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi. Jadi pagi yang mulia ini saya nak kongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan satu kisah. Kisah ni biasa dengar, cuma yang kita ulang, kita cek balik apa dia yang isi yang utama yang kita nak timbulkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa an Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman, yakni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar anak kepada Sayyidina Umar. Antara orang yang bernama sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Nama Abdullah ni banyak. Jadi antara dia termasuklah anak kepada Sayyidina Umar. Qala, telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhalu. Pada suatu masa dahulu ada 3 orang lelaki berjalan sehingga mereka terpaksa bermalam di dalam sebuah gua. Ketika mereka sedang berada di dalam gua itu, tiba-tiba terjatuh batu besar dari atas bukit. Fan hadarat sakhratun minal jabal. 3 orang, suatu hari Nabi cerita 3 orang lelaki berjalan-jalan bermusafir sehinggalah dia kena bermalam al-mabit. Mabit ni, mabit di Muzdalifah nampak ni. Hukum haji hukum iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Wajib haji. Mabit di Muzdalifah maknanya bermalam di Muzdalifah. Perlu. Jadi perlu bermalam. Kemudiannya dia nampak gua, dia pun pergi masuk ke dalam gua tersebut. Tiba-tiba bila mana mereka masuk, datang batu yang besar daripada atas bukit tersebut yang menyebabkan menutup pintu gua mereka. Jadi menyebabkan mereka ni tak boleh nak keluar. Fasaddat alaihimul ghar, lalu menutupi pintu gua itu hingga mereka tidak dapat keluar. Faqalu innahu la yunjikum fi hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a'malikum. Maka berkatalah mereka, sesungguhnya tiada sesuatu pun yang dapat menyelamatkan kamu daripada bahaya ini
kecuali berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh yang pernah kamu kerjakan. Jadi mereka pun tengok, nampak gaya tak boleh keluar gitu ni. Nak buat macam mana? Tidak lain dengan tidak bukan hanyalah kita ni mampu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berdoa dengan menyelitkan dalam doa tersebut dengan menyebut amalan soleh yang pernah kita lakukan. Qala rajulun minhum, maka telah berkata salah seorang daripada mereka, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, aku dulu ada dua orang mak ayah. Aku ada ibu bapa syaikhani kabirani, yang mana dia ni dah tua. Syaikhan, syaikh ni tua lah. Asal perkataan syekh tu tua, bahasa dari sudut bahasa. Kalau di negara Arab bila sebut syekh, maksud dari sudut bahasa dia orang tua, tapi maknanya dia panggil kira ustaz lah. Kita kat sini panggil ustaz, dekat sana kira orang alim ulama dia panggil syekh. Dia tak ada ustaz. Kalau ustaz kat sana driver taksi. Maknanya kita kalau panggil ustaz ni driver taksi lah. Asal dia tengok pada perkataan tersebut umum, bermaksud umum. Ustaz ni maknanya tuan. Tuan. Tapi bila dia mari kat tempat kita ni, bila kita tengok orang yang maknanya orang yang ada pendidikan agama sikit, boleh mengajar, kita panggil dia ustaz. Jadi mengikut suasana ayat tersebut. Kalau pergi kat sana panggil ustaz, dia tak kira alim ulama, dia kira macam driver taksi biasa lah. Satu bahasa yang memuliakan, tuan, encik, tapi dia panggil ustaz kat sana. Kalau alim ulama ni kira ustaz-ustaz yang mengajar macam kita ni, dia panggil syekh. Walaupun asal kata ada syekh tu orang tua, orang tua. Syaikhani dua-dua dah tua. Kemudian kabirani, tua yang amat sangat. Kabirani maknanya umur dia pun dah lanjut sangat, besar sangat umur dia. Kabir ni besar lah. Kabirani maknanya besar umur, maknanya umur 100 tahun. Senang bahasa. Yang mana jenis dia, nak makan kena suap, nak minum kena bagi, kena apa? Tolong higupkan kat dia, tolong bagi kat dia. Nak mandi kena rukung, kena jiruh dia. Nak basuh berak kena kita yang kena basuh, kencing kena tadah. Sampai tahap tu. Tua dia. Wa kuntu la aghbuku qablahuma ahlan wala mala fana abi talabu syajari yawman falam urih alaihima hatta nama. Biasanya aku tidak pernah memberi minuman susu kepada orang lain sebelum mereka berdua minum, sekalipun kepada keluarga atau hamba sahaya. Dia ni ada dua orang ibu bapa, kemudiannya dah tua, kemudiannya dia ni dia punya memuliakan mak ayah dia. Dia tak pernah bagi seorang pun makanan ataupun susu lah zaman dulu. Kerana kebetulan dalam riwayat ini, kisah ni, beliau ni seorang pengembala kambing. Dia ni pengembala kambing, tiap-tiap hari dia akan perah susu kambing. Kita lah ni kalau bela kambing, kita nak jual ke orang. Nampak lagi? Zaman dulu dia bela kambing untuk menjadikan ia sebagai hasil makanan untuk keluarga dia sendiri. Macam orang dulu dia tanam beras, dia tanam padi. Dia tanam padi nak buat makan kat dia, lebih-lebih dia bagi ke jiran. Hari ni kalau buat tanam padi bukan nak makan kat kita, dia pergi pasar raya juga beli beras. Tapi mana nak kata itu suasana dulu, dia nak survive, dia guna cara dia sendiri buat benda tu. Jadi dia perah susu kambing, kemudiannya dia bagi kepada, mula-mula sekali mak ayah dia ikut mana. Dia takkan bagi kepada ahli keluarga dia, anak isteri dia pun dia tak bagi, hamba dia sendiri pun dia tak bagi. Zaman dulu ada hamba sahaya, hamba, dia tak bagi siapa-siapa selagi mana mak ayah dia tak minum. Sampailah pada suatu hari aku membawa binatang ternakan kambing ke suatu tempat yang jauh, hingga aku tidak kembali kepada kedua-duanya, yakni ibu bapa, kecuali setelah jauh malam. Suatu hari pengembala ni dia pun bawa kambing dia ni jauh sangat. Dia bukan macam kita bela kambing, kita kandang. Nah, kalau kita lepas pun kambing tu duduk pusing kat situ je. Nah, pusing dekat kampung kita. Orang kalau sebut pengembala ni, sebab apa susah? Sebab dia tak ada kandang. Dia kira dia heret, dia pergi, dia makan kat satu tempat, tak ada dah makanan kat situ, dia pergi berjalan. Ini pengembala. Dia berjalan
Berjalan. Sampailah satu hari tu dia berjalan jauh sangat, pergi cari nak beri ke kambing dia makan. Akhirnya menyebabkan bila dia pulang dah jauh malam, lewat dah. Bila dah lewat, sampai balik dia tengok, hatta nama dia tengok mak ayah dia dah tidur lah. Kedua ibu bapanya dah tidur lah. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimain. Fakarihtu au uqidahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw mala. Aku perahkan susu untuk minuman mereka, tetapi mereka masih juga tidur. Fawajadtuhuma naimain. Nampak lagi duk tidur lagi. Dia harap dia perah-perah sambil tu tiba-tiba mak ayah dia bangun. Perut lapar pula. Bangun-bangun tiba sudah hang balik dah kata. Nampak? Lewat hang balik hari ni. Biasalah orang tua lah. Nampak? Dia jenis dia set dia. Anak dia dah tidur, anak dia balik, asal tak nak kejut dia, tak nak ganggu, tapi dia bangun. Biasalah macam tu lah. Lepas tu yang dia ni mak ayah dia tak bangun-bangun semacam, letih tidur dalam keadaan kelaparan. Fakarihtu an uqidahuma. Aku ni pula tak berapa nak sukalah nak kejut dia, sebab kesian tengok mak ayah tidur. Kesian tengok mak ayah tidur. Hari ni mak bangunlah ni, nasi siap dah. Kejut selamba kita. Maknanya memang sebab apa? Cikgu tak kejut kang gastrik kata. Kang gastrik siapa susah? Saya juga yang susah mari makan ni. Nampak? Maknanya nak katanya yang tabiat, yang hamba Allah ni, yang berdoa ni, dia punya tahap level dia tu mentaati, menghormati ibu bapa dia tinggi dah. Sampai tahap nak kejut pun tak sampai hati. Kemudiannya tak suka kejut, aku tidak suka dan susu itu tidak pula aku berikan kepada sesiapa jua. Susu yang dia perah tu ada, maka dia tak bagi kepada orang lain. Dia tak ada tiba-tiba dia perah-perah tengok tak bangkit juga, dia pergi kat rumah jiran ke, ambillah minum dulu kata. Sementara tengah-tengah tak ada orang ni, mak ayah tak bangun lagi, besok tak apalah, pagi nanti kita perah lagi lah. Dah. Dia kira ikut mana pun kena bagi mak ayah dulu. Kita bagi kat mak ayah. Falabistu wal qadahu ala yadi antazir istiqadahuma hatta baraqal fajr wasibatu yatadaghawna 'inda qadamih. Aku tetap menunggu mereka bangun sehingga terbit fajar dan minuman itu masih di tanganku, sedangkan ketika itu juga anak-anakku menangis di kakiku meminta susu. Aku biarlah, aku tunggu jugalah. Sampailah waktu pagi, anak-anak isteri dah bangun, nangis anak minta susu. Kita hari ni minta nasi lemak lah. Sebab apa? Mana minta makan pagi. Ya mak ayah lapar ni kata, dah sabar. Nenek hang tak bangun lagi, sabar. Nenek hang lapar budak pun tak tahu. Nangislah nak susu lapar, tapi tak, dia tunggu juga, tunggu mak ayah dia. Allah fastaiqadha fashariba ghabuqahuma. Apabila kedua ibu bapaku bangun, mereka pun minum susu yang ku perahkan itu. Lah kali barulah mak ayah dia bangun. Bila bangkit dia bagi susu. Lepas tu maknanya mak ayah dia dah minum, baru selesai minum, barulah dia bagi kepada ahli keluarga dia. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, jika aku berbuatnya demikian itu benar-benar untuk mengharapkan keridaan-Mu, lepaskanlah kami dari gua ini. Fanfajarat syai'an la yastati'una al-khuruj min. Qala al-akhar. Maka terbukalah sedikit pintu gua itu. Dia pun doa, sekiranya apa yang dia buat pada ibu bapa dia tu, dia buat tu semata-mata nak mencari keridaan Allah, maka dia minta kepada Allah, bukakanlah pintu gua. Kita Melayu ni buka pintu gua yang kita tahu ke, Zam-Zam ala kazam. Tak pun yang insun mata kaji semar ngising sekali dengan aku apa. Yang tu lah kita tahu. Tapi waktu zaman Nabi cerita ni, dia buka pintu gua dengan doa. Minta buka pintu gua. Akhirnya bergerak batu sikit je, yang menyebabkan
Tak ada orang la yastati'una al-khuruj min. Tak ada orang boleh keluar lagi sebab sempit lagi. Qala akhar, kemudiannya berdoa pula yang lain, yang kedua. Allahumma kana li ibnatu ammin kanat ahabban nas ilaihi. Ya Allah, aku dulu ada seorang anak kepada pak saudaraku, ibnatu ammin. Anak pak saudara, sepupu dia, sepupu anak perempuan kepada pak saudara dia, maknanya sepupu perempuan dia. Yang mana aku amat kasih kepada dia, jatuh cinta. Dia jatuh cinta dengan sepupu dia sendiri. Wallahualam cantik tak cantik dan sebagainya. Dia kadang-kadang cinta ni bukan kira cantik. Maklumlah, cinta itu buta. Sebab tu baru ni keluar satu artikel kat Surat Khabar. Dia tulis kat situ, umur orang lelaki ni akan lebih panjang sekiranya bercinta dengan orang yang cantik ataupun berkahwin dengan orang yang cantik. Jadi geng-geng kita ni orang muda dah. Saya kira orang muda lah ramainya kawan. Pakak pun lah. Nak kahwin orang cantik lah apa lah. Saya pun cakap cantik tu subjektif. Bukan fokus dia sebenarnya cantik. Fokus dia sebenarnya maknanya bahagia. Bila bahagia, seorang suami bahagia, dia tengok isteri dia tak ada kaki pun bagi dia cantik. Nampak lagi? Yang mak ayah kita ni daripada tua sampai sudah ni duduk mana boleh duduk bersama, sayang lagi apa sebagainya. Kalau ikutkan muka mak kepok dah. Nampak lagi? Maknanya tak lawa pun, tapi duk suka sangat suara. Nampak? Begitu juga kadang-kadang kita tengok orang, dia kata cantik lah bini aku kata. Kita duk tengok kata atas bawah kita cantik tak mana. Nampak lagi? Cantik ni subjektif. Kita tak tahu. Kalau kita kata cantik ni hidung mancung, ada orang kata tak minat aku sampai boleh sangkut baju kata hidung. Nampak lagi? Tak minat. Ada orang kata cantik ni kulit putih. Tak ada, tak minat. Dia minat kulit sawo matang. Ada orang cantik, ada orang dia kata cantik ni maknanya warna kulit putih. Ada orang kahwin kulit hitam. Adakah bermakna isteri dia, bagi dia isteri dia tak cantik? Tak cantik. Benda subjektif, kita tak tahu. Cantik-cantik ni cumanya yang membezakan yang sampai tahap nampak cantik tu sebab bahagia punya pasal. Jatuh cinta pada diri ni maknanya bahagialah, bahagia. Nampak lagi? Ini benda yang masing-masing boleh fikir lah. Maknanya dia punya berkenal minat dekat sepupu dia ni, minat sangat. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka'ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Aku ni punya kasih kat dia, cinta ka'ashaddi. Ka'asyad ni maknanya hebatlah, dahsyat. Dahsyat dia cinta aku pada dia seperti mana seorang lelaki mencintai seorang perempuan. Ataupun kita boleh kata macam lelaki bini lah. Sayang sungguh kata. Hari ni budak sekolah pun bercinta, tengok sayang sungguh kata. Kalau pak wu dia telefon kata tengah tak ada duit, dia bagi duit. Mak wu telefon kata ni ayah marah dekat rumah, nak lari rumah, dia pergi ambil. Ni yang berlaku hari ni. Padahal menyusah ke diri dia, tapi dia sanggup waktu tu. Yang ni dia kata berenang lautan api pun dia sanggup. Nampak ke? Maksud apa lautan api ni? Neraka lah, menang juga. Yang tu dia sanggup buat macam tu, padahal dosa. Fa'aradtuha ala nafsiha famta'at minni hatta allamta biha sanatun minas sinin. Sehinggalah aku selalu menggodanya supaya ia menyerahkan dirinya kepadaku. Maknanya fa'aradtuha ala nafsiha, aku ni duk goda selalu, duk mengorak. Famtana'at minni hatta allamta biha sanatun minas sinin. Maknanya aku ni selalu duk ajak supaya bergoda dia sampai dia nak seronok dengan aku. Famtana'at minni, maknanya sampai dia nak zina dengan aku. Sehinggalah berlakunya berapa tahun dia tolak juga. Maknanya dia ajak goda, ajak zina, tak. Dia perempuan ni bagus, dia tolak. Pada suatu masa dia kesepitan hidup dan datang meminta bantuan daripada aku. Sampailah satu masa bertahun-tahun dia duk try mengejah ni awet ni, dia sepupu dia. Sampai satu masa maknanya
Tiba-tiba sepupu dia datang minta bantuan, tengah terdesak, tersepit kehidupan. Maka aku berikan padanya fa'ataituha 20 wa mi'ata dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Aku berikan padanya sebanyak 120 dinar dengan syarat bahawa dia menyerahkan dirinya kepadaku, yakni berzina. Boleh aku tolong, aku bagi 120 dinar. Aku bagi 120 dinar, lepas tu kena berzina dengan aku, kena bersama dengan aku. Fa fa'alta hatta idza qadartu 'alaiha. Maka ikut mana pun dia bersetuju berbuat demikian. Terpaksa sebab tersepit kehidupan orang perempuan. Pada riwayat yang lain, aku sudah duduk di antara dua kakinya, tiba-tiba dia berkata. Pada riwayat yang lain, falamma qa'atu baina rijlaiha. Bila dia bersetuju, aku ni kira dah standby dah ni sampai tahap duduk celah kangkang. Dah kahwin faham lah, tak perlu nak ajar lebih dah. Maknanya dah tunggu masa saja nak berzina. Tiba-tiba si perempuan sepupu dia kata apa? Ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqi. Takutlah pada Allah. Takutlah kepada Allah dan janganlah engkau lakukannya melainkan dengan cara yang halal. Fansaraftu anha wa hiya habbun nas ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha. Maka aku segera bangun meninggalkannya bersama-sama wang dinar tadi. Bila dia dengar sepupu dia sebut ittaqillah, takutlah pada Allah, mari terdetik terus kat hati dia terus lari. Dia lari kemudian tinggal sekali dengan duit. Mana duit dinar dia nak bagi. Maknanya dia kata dia